Ini adalah penjara Pudu. Ia sebenarnya telah dibina di atas tapak kawasan perkuburan lama Cina. Kuala Lumpur dibina pada tahun 1857 di Kuala Sungai Gombak dan Kelang. Pendudukannya bermula apabila Raja Abdullah membuka lembah Kelang untuk pelombongan biji timah. Sekumpulan pelombong Cina telah pergi ke Sungai Kelang dan memulakan kehidupan mereka di situ, yang pada masa itu kawasan tersebut hanyalah hutan belantara yang berlumpur. Kemelaratan hidup, keadaan sekitar yang daif dan wabak penyakit menyebabkan majoriti mereka telah meninggal dunia. Sebahagian kecil yang tinggal terpaksa meneruskan kehidupan mereka. Kehidupan menjadi semakin tertekan. Mereka mulai bergaduh di antara satu sama lain dan pelbagai alasan, terutamanya untuk merebut kawasan perjudian. Akhirnya terwujudlah beberapa geng kongsi gelap yang ganas dan berbahaya. Geng-geng ini terus-menerus melakukan pergaduhan dan pembunuhan. Lama kelamaan, semakin ramai yang mati akibat dari perebutan wilayah tersebut. Kadar kematian yang tinggi di kawasan yang begitu menghimpit, maka mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Oleh itu, penduduk yang telah mati terpaksa dikebumikan di kawasan perkuburan Cina di pinggir-pinggir bandar. Selang beberapa tahun sahaja, kawasan perkuburan tersebut mulai penuh dan akhirnya terpaksa dibiarkan. Geng-geng kongsi gelap semakin mengganas. Kadar pergaduhan dan pembunuhan juga semakin meningkat. Keadaan di kawasan tersebut sudah tidak terkawal lagi. Untuk mengawal keadaan yang semakin parah itu, pihak British telah mengambil keputusan untuk membina sebuah penjara. Diharapkan kewujudan penjara ini dapat mengawal kegiatan dan keganasan mereka. Setelah mengambil kira pelbagai perkara, akhirnya penjara itu telah dibina di atas tanah perkuburan lama yang terletak di kawasan hutan berpaya tersebut. Penjara yang menyeramkan itu dinamakan Penjara Pudu. It was built 115 years ago in a jungle. Pudu was a jungle at that time, you see, and Kuala Lumpur was Batu Road. So they said that tigers were roaming around there in those days, you see, it was 100 over years ago. Pada awal pembinaannya, penjara Pudu telah dilanda wabak kolera. Ramai banduan telah dijakiti dan ada di kalangan mereka telah meninggal dunia akibat wabak tersebut. Menurut kajian, wabak berbahaya itu adalah berpunca daripada bakalan air di penjara yang datang daripada sebuah perigi lama. Perigi tersebut mendapat aliran mata air di kawasan kubur lama itu. Pihak penjara mendapati perigi tersebut dipenuhi dengan pelbagai bakteria berbahaya yang boleh membunuh. Keadaan itu menjadi bertambah buruk apabila geng kongsi gelap yang tidak pernah berdamai ini mulai bergaduh dalam penjara. Tidak cukup dengan itu, mereka juga sering menyerang dan mencederakan warden-warden penjara dengan senjata-senjata yang mereka bina sendiri. Zaman dulu, zaman saya dulu lah, kalau bergaduh memang adalah kan, memang dia kalau gaduh ni gaduh main tikam lah, main
pasal dia banyak game fact, pasal dia banyak kumpulan. Yalah, satu bilik pun mau 16 orang, satu bilik tu 16 orang sekali turun datang, tak mati kan seorang tu, matilah kalau tak. Yang pakai bunyi, yang pakai apa macam-macam lah, yang pakai batu-batu ada.因為入邊有鐵廠嘛，有鐵廠可以自己攞嚟磨咯，自己喺房間磨啊，攞啲藤啊，喺度尖嘅，嗰啲牙刷啊，拉尾嗰度攞嚟磨尖嘅咯，梗如果係咁好傷噶啦。Tengok ni yang baling pisau. Dia dendam dengan pakcik ke apa kan. Dia tak dapat nak apa pakcik, dia baling dengan pisau. Hukuman untuk banduan yang bertindak ganas ini adalah bersendirian di dalam bilik pengasingan. Bilik tersebut digelar mereka sebagai Genting Highland. Ia tidak seperti nama panggilannya kerana bilik pengasingan itu amat sepi, gelap, busuk dan menakutkan. Banduan-banduan yang berjiwa kental sahaja sanggup menghabiskan beberapa hari kehidupan mereka di sini. Makanan yang diberikan hanyalah roti dan air. Bagi yang tidak dapat menahan hukuman ini, pasti mengalami kemurungan teruk. Kata makan roti 14 hari ke, itu kena tak boleh campur kan. Makan roti ni kita badan lemah. Ya, kita tak pernah makan roti. Makan roti kira tak ada nasi, tak ada air, tak ada air kopi, tak ada apalah, tak ada kanji, tak ada apa. Makan roti dengan air nasi. Ada juga di kalangan mereka yang terfikir untuk membunuh diri. 好似你上吊都好啊，你腳喺地下都會死噶嘛，好多企住個門嚟吊啊。啲毛巾爬上個窗口嗰度綁住嚟吊，爬得上嘅嘛。因為我哋個床差唔多即係你一壓啊咁樣就跳上個窗口去鐵枝，你一下揸到啊嘛。我哋人揸到鐵枝咪爬上去啦，綁咗個棘咁樣，我吊嘅時候用乜嘢？哦，咁我吊唔成嘛。因為即係嗰陣時即係好低落嘅時候啊，冇諗咁多啊，諗到今期仲有成7年，有冇點樣嚟過啲日子？ Selepas beberapa tahun berlalu, muncul pula kabar angin bahawa penjara Pudu adalah kawasan yang berhantu. Terdapat seorang pegawai telah menceritakan kisah seram yang telah dialaminya. Ketika itu, dia telah ditugaskan untuk menjaga menara kawalan penjara. Tengah malam itu, tiba-tiba muncul seorang pegawai atasan di hadapannya. Tanpa berfikir panjang, dia terus memberi tabik hormat. Sejurus selepas itu, tiba-tiba susuk pegawai tersebut hilang dari pandangannya. Ketika itu, baru dia sedar bahawa pegawai itu adalah jelmaan hantu.